Okey, Assalamualaikum. Okey, sekarang kita masuk kepada subtopik yang kedua untuk fungsi trigonometri, iaitu nisbah trigonometri bagi sebarang sudut. Okey, apakah yang akan kita belajar pada hari ini? Hanya ada dua benda sahaja, dua perkara sahaja. Okey, yang pertama ialah kita nak membuat perkaitan antara secant, cosecant dan cotangent dengan sin, cos dan tan. Ada benda baru yang ni ya. Sebab sebelum ni dari tingkatan 3, awak hanya jumpa sin, cos dan tan. Dan hari ini kita akan jumpa benda baru iaitu secant, sec, cosecant, cosec dan cotangent, cot. Okey. Dan yang kedua, bila dah kenal tu, kita nak menentukan nilai nisbah trigonometri bagi sebarang sudut. Bila sebut nilai nisbah, maksudnya kita nak dapat jawapan dalam bentuk set ataupun dalam bentuk pecahan, kan? Kita tak nak dalam bentuk nombor perpuluhan yang banyak-banyak tu tak nak. Sebab tu kita panggil nilai nisbah. Okey, sebelum kita nak masuk pada subtopik baru ni, so jom kita check dulu apa yang telah awak belajar, apa yang awak dah tahu sepatutnya. Okey, so yang pertama, yang masa tingkatan 3, tingkatan 1, 2, 3 dulu, PT3 dulu, awak dah kenal sin, cos dan tan. Okey, apa itu sin, cos dan tan? Okey, kalau cikgu lukiskan satu segitiga tegak, okey, satu segitiga tiga tegak. Okey, so theta sudut dia kat sini. So, yang bertentangan dengan sudut tegak, ini kita panggil hypotenuse. Ataupun dalam soalan, dia suka tulis sisi paling panjang. Hypotenuse tu sisi paling panjang lah dalam segitiga tegak ya. Okey. Kemudian, sebab theta kat sini, sudut kat sini, jadi sisi yang bersebelahan. Bersebelahan dengan dia, cikgu suka labelkan sebagai S, sebagai sebelah. Okey, kemudian sisi yang satu lagi yang tegak ni, sebab sudut dia kat sini kan, dia bertentangan ni dengan sudut. Sisi ni bertentangan dengan sudut. Cikgu labelkan sebagai T. Okey, T. Okey. Kemudian, okey, sin. Apa sin, cos dan tan? Macam mana cara awak ingat? Okey, cikgu ingat dari zaman Tok Kaduk dulu, sin, cos dan tan ni, saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Okey. So, sin sama juga sisi T bahagi sisi H. Tu cara cikgu ingat lah. Kalau ada anak murid cikgu ingat, Syahril tak handsome. Kalau Syahril handsome, tentu Tina suka. Suka hati awak lah. Macam mana awak nak hafal. Asalkan awak ingat, sin tu apa, cos tu apa, tan tu apa. Jangan tertukar-tukar lagi. Sebab ni dah belajar zaman dulu. Okey, kemudian lagi bab 1 sukatan membulat. Okey, ini pun cikgu dah terangkan dulu masa cikgu ajar subtopik 6.1. Okey, so bab 1 180 darjah sama dengan pi, 360 darjah sama dengan 2 pi. Cikgu juga dah ajar, dah terangkan macam mana kita nak tukar darjah kepada radian dan radian kepada darjah. Cikgu dah ajar subtopik sebelum ni, jangan hafal lah. Kita tengok bentuk soalan. So kita tengok bentuk soalan. Tengok kalau darjah, maksudnya kalau nak tukar darjah kepada radian, darjah ke atas kan. So kita letak darjah kat bawah supaya senang kita nak potong. Tak payah nak hafal benda macam ni. Okey, next. Matematik tingkatan 5. Baru lagi awak belajar. Okey. Awak belajar akan ada 4 sukuan. Okey, satu bulatan penuh bersamaan dengan 360 darjah. Satu putaran lengkap. Tengok dia berputar tu. Satu putaran lengkap. Okey, so yang pertama ni, kita akan start dengan kosong lah. Okey, kosong, 90, 180, 270 dan juga 360. Okey, dalam topik sebelum ni, cikgu dah terangkan juga ada sudut negatif kan. Yang membezakan sudut positif dan sudut negatif, ni nilai-nilai dia. Kalau sudut negatif, kita akan start kosong, sini 90, 180, 270 dan akan berakhir dengan 360 di atas kan. Okey, so kemudian dalam matematik tingkatan 5, okey, awak belajar ada 4 sukuan lah ni. Sukuan pertama, 1, 2, 3 dan 4. Okey, selain daripada tu, apa lagi awak belajar? Okey, awak belajar sukuan pertama A. A maksudnya all. A for all. All. Semua sudut positif. Sukuan pertama datanglah apa pun, semua sudut adalah positif. Sukuan kedua, sukuan kedua sin. Sin, hanya sin yang positif. Sukuan ketiga T, tan positif, dan sukuan keempat hanya cos yang positif. Macam mana awak nak ingat ni? Aku suka tengok kau. Cikgu suka ingat macam tu. Aku suka tengok kau. Okey, all, sin, tan, cos. Ini kena ingat, kena alert. Sebab kadang-kadang soalan dia trik hilang
negatif positif, positif tak ada masalah, hilang negatif tu terus salah, hilang jawapan, hilang markah untuk jawapan akhir. Okey, next. Dalam matematik tingkatan 5 juga awak dah belajar sudut rujukan sepadan. Sudut rujukan sepadan, okay, kalau sukan pertama tak ada masalah lah. Sudut rujukan sepadan dia kat sini lah. Kita akan start dengan kosong. Okay, so kat sini sudut rujukan sepadan. Kalau berada dalam sukuan kedua, okay, sudut rujukan sepadan dia berada kat sini. Jangan hafal lah kat mana-mana. Awak ingat je dia mesti daripada garisan biru ni. Yang ni, garisan paksi X. Dia mesti daripada paksi X. Okay, kalau sukuan ketiga berada kat sini. Okay, sukuan yang keempat berada kat sini. So macam mana ada budak dia akan hafal sukuan pertama ni, sukuan kedua 180 tolak theta, sukuan ketiga theta tolak 180. Awak ingat gambar ni, dia mesti membentuk rama-rama. Jadi bila dah bentuk rama-rama, nak dapatkan kat sini theta, nak dapatkan kat sini, sekarang sudut ni 180 kan. 180 tolaklah dengan yang kat sini kan. Jadi awak kena ingat sudut rujukan sepadan tu berada di mana supaya mudah awak nak jawab soalan. Okey, ini adalah pengetahuan sedia ada. Belum masuk lagi satu topik baru ni. Okey, sebelum ni awak jumpa sin, cos dan tan. Okey, so cikgu nak kenalkan yang baru ni, secant, cosecant dan cotangent. Ataupun sebenarnya dia gunakan sec theta, cosec dan juga cot. Okey, ada 3 Macam mana cara nak ingat? Sebenarnya dia ada kaitan je dengan yang baru tu. Okey, semua ni adalah songsangan. Songsangan maksudnya satu per dengan. Okey, cara nak ingat kita tengok huruf ketiga. Cuba tengok huruf ketiga. Sec, huruf ketiga dia ialah K. So kalau K maksudnya dia 1 per cos theta. Kalau yang ke cosec, huruf ketiga dia S, 1 per sin theta. Cot, cotangent cotangent guna cot. Okey, so cotangent T. Jadi dia ialah 1 per tan theta. Okey, so kita tengok huruf yang ketiga. Okey, next kita tengok sudut pelengkap. Okey, sudut pelengkap, apa yang masukkan dengan sudut pelengkap? Awak dah belajar sudut pelengkap ni sebenarnya masa tingkatan 1. Sudut pelengkap ni kita nak melengkapkan sudut tu sehingga 90 darjah. That's why cikgu lukis sudut tegak kat sini. Sudut pelengkap tu kita nak lengkapkan sudut tu sehingga 90 darjah. Let's say lah kalau cikgu bagi satu sudut dia ialah 40 darjah. Apakah sudut pelengkap dia? So, sudut pelengkap dia ialah 50 darjah. Sebab kita nak melengkapkan sudut 40 ni sehingga jadi sudut tegak. Jadi macam mana nak dapat 50? Maksudnya 90 kita akan tolaklah dengan 40. Okey, apa kaitan ni cikgu? Sudut pelengkap yang belajar masa form 1 dengan ADMAT ni. Ada kaitan awak. Okey, so kalau cikgu buat satu segitiga tegak dan cikgu labelkan ni adalah X dan ini adalah Y. Okey, jadi sisi yang paling panjang ni yang bertentangan dengan sudut tegak ini ialah H lah, hypotenuse. Okay, cikgu keluarkan balik. Sin theta, cos theta, tan theta. Okey, so sin theta saya T. Takut kan? Takut hantu. So bertentangan ialah X. X per H. Cos theta Y per H. Dan tan theta ialah X per Y. Takut X per Y sebelah. Okey, so ini cikgu harap awak dah fasih lah. Okey, so cuba cikgu buat lagi satu segi 3 ke atas. Okey, menjadikan dia satu segi 4. Okey, so kalau sudut kat sini, ni ialah sudut pelengkap lah ni. Sudut pelengkap dia, maksudnya sudut ke atas ni ialah 90 darjah tolak theta. Samalah macam mana dapat 50, 90 darjah tolak 40. Okey, so dah lengkap kat sini. Cikgu lengkap, okey. So panjang sisi yang ni. Panjang sisi yang ni ialah Y lah, sama dengan panjang sisi bawah. Panjang sisi yang tegak kat sini samalah dengan panjang sisi tegak sini kan, X. Okey, cikgu nak buat sin cos tan ni untuk sudut pelengkap ni. Okey, so sin 90 darjah tolak theta, cos 90 darjah tolak theta dan tan 90 darjah tolak theta. So sudut kat sini Okey, so kalau sin okey, sudut kat sini. So yang bertentang sin, saya takut hantu, yang bertentangan dengan dia ialah Y, betul? Y. So Y per H. Kalau cos, kalau saya hantu S, yang bersebelahan dengan dia ialah X per H. Dan kalau tan, tak takut sangat. Jadi tak takut
Y per X. Okey. So ini ialah sudut sin, cos dan tan untuk yang pelengkap tadi. So kalau awak perhatikan kat sini, sin theta X per H adalah sama dengan cos 90 darjah tolak theta. Dia sama, X per H juga. Cikgu dah keluarkan formula kat sini. Okey, kemudian kalau cos theta, partner pelengkap dia ialah sin 90 darjah tolak theta. Manakala kalau tan theta sama juga dengan ini X per Y, ini Y per X. Jadi kalau tan dia akan sama dengan cot lah. Cot ni 1 per tan kan, dia terbalikkan. Okey, 90 darjah per tolak theta. Okey, sebenarnya 3 benda ni je awak kena ingat. Kalau awak tengok buku teks, banyak sangat formula dia. Sampai berapa tah? Dalam 9 macam tu kot. Jadi sebenarnya 3 benda ni je awak ingat. Yang lain tak ingat ke cikgu? Yang lain tu, kalau awak ingat 3 ni, yang lain tak ada masalah. Okey, contoh sec theta. So sec theta, kita tahu sec ialah 1 per cos theta. So 1 per cos theta pelengkap dia ialah 1 per sin 90 darjah tolak theta lah. Ni pelengkap dia kan. Cos dengan sin. Ni cos dengan sin. Okey. So kalau sin apa? Sin ialah cos sec 90 darjah tolak theta. Jadi sebenarnya kalau awak ingat 3 benda ni, yang lain tu tak ada masalah. Kita kurangkan hafalan ni. Kita kena faham kenapa. Okey. So ini ialah sudut pelengkap. Okey, tadi tu hanya orang kata refresh je lah, baru panas enjin ni. Sekarang baru kita nak masuk kepada bagaimana kita nak menentukan nilai nisbah trigonometri bagi sebarang sudut. Ni yang baru-baru betul soalan ni. Okey, so yang pertama kita menggunakan kaedah calculator. Kaedah calculator ni jarang lah kot tanya ya, macam mudah sangat. So tapi at least kita tahulah. Okey, so ini cikgu gunakan latihan kendiri 6.3 muka surat 200. Okey, cari nilai bagi setiap berikut menggunakan calculator. Okey, so kita start dengan tan 165.7. Okey, so cikgu tekan tan 165.7 darjah. Okey, so sama dengan, so dah dapat jawapan. Seterus cikgu tukarkan negatif 0.2549. Jangan ambil ni pula. Jangan ambil apa nama? Okey, so untuk B cot ialah 1 per tan kan. So cikgu tekan tan negatif 555. Seterus cikgu dapat jawapan ialah negatif 3.7321. Okey, maksudnya cikgu tekan dulu tan 555, barulah cikgu 1 bahagi dengan ans tu, dapatlah ni jawapan dia. Okey, untuk C cosec. Cosec ialah okey, cikgu tukar dulu kepada bentuk kepada bentuk darjah. Okey, so 180 darjah darab pi. So cikgu akan dapat negatif 68.75 darjah. Okey, sama macam kalkulator ni. Barulah cikgu tekan cosec ialah sin kan. So cikgu baru tekan sin. Okey, cikgu tekan sin, baru cikgu buat kuasa 2. Sebab dia kuasa 2, cosec kuasa 2. Okey, so last kali cikgu akan tekan 1 bahagikan semua dengan tadi. Cikgu tak hentikan kalkulator, cikgu direct je. So maksudnya jawapan dia cikgu dapat 1.1511. Okey, next yang ni. Second, negatif 16.9 cikgu tukarkan dulu, cikgu dapat negatif 320 darjah. Second ialah cos, 1 per cos. Okey, cikgu tekan dulu cos 320 darjah. So cikgu akan dapat apa pula ni? Kalkulator ni. Okey, try. Sekejap, sekejap. So cikgu akan tekan cos negatif 320 darjah. Okey. So sama dengan ni. Okey, so dah dapat yang bawah ni, baru cikgu tekan 1 bahagi yang tadi cikgu dapat, iaitu 1.3054. Okey, itu cara nak tekan kalkulator. Direct tak boleh lah, nak tekan second tak ada dalam kalkulator. So aku kena faham second ni ialah 1 per cos. So jangan stopkan kalkulator, direct je tekan. Macam ni lah, 1 bahagi as, direct je tekan. Okey, kaedah kedua, kita menggunakan bulatan unit. Okey, apa maksud bulatan unit? Okey, so satu bulatan cikgu bahagikan kepada 4 sukuan, paksi X dan paksi Y. Okey, so kalau cikgu lukiskan satu garis sudut dia kat sini kan. Okey, satu garis bulatan unit ni jari dia cikgu buat 1. So maksudnya hypotenuse ni adalah 1 lah nanti. Okey, so hypotenuse adalah 1. Okey, so cikgu labelkan. Okey, sebab kat sini ini ialah berada di atas paksi X. So cikgu labelkan ini ialah X. Okay, kat sini dia adalah selari dengan paksi Y. So cikgu labelkan sebagai Y.
Okey, so sin theta. Daripada sini, dengan menggunakan bulatan ni, segitiga dalam bulatan ni, so kita tahu sin theta sama juga y per 1. Okey, sebab satu bulatan ni, hipotenusnya cikgu cakap 1 tadi kan. So y per 1, so sama juga dengan y. Okey, manakala cos theta sama juga dengan x per 1, iaitu sama dengan x lah. Manakala tan theta ialah y per x. Okey, y per x. So memang tak boleh nak nak dipermudahkan lah. Okey, next. So okey, so apa yang maksudkan dengan y ni? Y dengan x ni sebenarnya adalah satu koordinat yang bergerak je. Dia macam locus lah lebih kurang. Okey, so x dengan y ni berada kat hujung ni. Kenapa? Okey, so x ni cikgu labelkan sebagai titik x dan y adalah titik y lah. Okey, so maksudnya sin theta ni sebenarnya adalah koordinat y. Ni, tengok koordinat y kat sini. Itu sama dengan sin theta. Okey, ini adalah maklumat yang kita dapat dalam bulatan unit lah. Okey, kalau cos theta sama dengan x, bermaksud itu adalah koordinat x. Terus refer jawapan awak kepada koordinat x. Okey, tan theta pula y per x bermaksud koordinat y kita bahagikan dengan koordinat x. Okey, itu sahaja. Ini je maklumat sebenarnya yang kita dapat daripada bulatan unit. Okey, jom kita tengok soalan bentuk soalan macam mana pula keluar. Okey, untuk soalan, cikgu menggunakan latihan kendiri 6.3, muka surat 200. Okey, so ini adalah bulatan unit yang dibagi. Okey, bulatan unit yang dia bagi. Okey, kalau awak perhatikan, okey, cikgu tengok separuh bulatan ada berapa, dia bagi kepada berapa segitiga ni? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, maksudnya 180 bahagi 6, satu garis ni mewakili 30 darjah. So 30 kat sini ialah 60. Okey, so kalau sin 330. Okey, sin 330 di manakah garisan untuk 330? So sini 180. Okey, so 330 berada kat sini lah kan. Cikgu mana nak kira? Awak kena kira tau. Okey, so berada kat sini. Ni titik dia untuk sin 330. Okey, sebab dia sin tadi, so sin tadi kita akan refer koordinat mana? Ingat balik. Sin kita akan refer koordinat koordinat y. Sin koordinat y. Okey, so sin kita akan refer koordinat y. So terus ambil jawapan negatif 1/2. Okey, so untuk B, okay, tan 2/3 pi. Tan 2/3 pi cikgu tukar dulu. Okey, tan 120 darjah. So di manakah koordinat untuk 120 darjah dalam bulatan unit ni? Okey, so kat sini 90. Ni tegak 90. So 120 berada di sini. 120 berada di sini. Okay, kita akan gunakan koordinat ini. Okay, tan. Tan ialah y per x. Koordinat y bahagi koordinat x. Koordinat y punca kuasa 3/2. Okay, bahagi cikgu tukar pada darab. Cikgu terbalikkan ni. Darab negatif 2/1. Kan? Sebab cikgu tukarkan bahagi pada darab ni. Okay, so nanti boleh potong. Maka tinggallah punca kuasa negatif punca kuasa 3. Okey, untuk C, cot. Okey, cot. Okey, cikgu tukarkan dulu. Cot 210 darjah ni 7/6 pi. Okey, so cot kita tahu ialah 1 per tan kan. Okey, 210 dia berada di mana? Kat sini 180, so 210 berada di sini. So cot kita tahu 1 per tan. Jadi awak kena kalau cot 1 per tan maksudnya awak kena buat okey, kalau tan ialah y per x, so kalau cot ialah x per y. Dia terbalik kan je. Okey, so maksudnya akan dapat negatif punca kuasa 3/2. Try error kat sini. Okey, soalan D cos 600 darjah. Cos 600 darjah. Okey. Tak habis rupanya. Negatif 3 punca kuasa 3/2 darab dengan negatif 2/1. Okey, so dapatlah punca kuasa 3. Sorry. Cot ni tak habis lagi tadi. So ini x bahagi y Okey, so cos 600 darjah. Cos 600 darjah berada kat mana? Cos 600 darjah ni lebih daripada satu bulatan kan. So sama juga dengan cos 240 darjah. So cos 240 darjah berada di sini. Sebab dia cos, so cos kita akan ambil nilai x, iaitu nilai dia terus ambil negatif 1/2. Okey, untuk E ialah cosec. Cosec cikgu tukarkan dulu jadi cosec negatif 630 darjah.
Kosek negatif 630 darjah. Awak kena ingat, ini sudut negatif. Okey, sudut negatif. Okey, kemudian dan lebih daripada satu bulatan. So, cikgu permudahkan dulu. Sama juga dengan kosek negatif 270 darjah. Di mana kedudukan 270 darjah? Awak kena ingat ini negatif. So, mesti bergerak ikut arah jam. So, dia akan bergerak ke sini. Ingat tengok cikgu punya cursor, dia akan bergerak ke arah sini. So, dia akan start dengan kosong kat sini. Kosong 30 sampai kat sini 180. So, 230 darjah berada di sini. Ni. Yang kecil tadi. Itu koordinat 01 ni. Tegak ni kan. Okay. So, kalau kosek sama juga dengan 1/sin kan. Okay, 1/sin. Dan kalau sin pula, kita akan ambil nilai Y. So, 1 bahagi dengan 1. So, sama dengan 1 lah. Okay. Next ialah sin pi per 2. So, sin pi per 2 ni sin 90 darjah. Okay, sin 90 darjah tolak dengan second 3 pi. Second 3 pi ni cikgu tukarkan dahulu kepada unit darjah. Iaitu 540 darjah. Okay, cos. Sebab second kan. Okay, so sin 90 darjah. So, kita terus sin 90 kat sini. Kita akan ambil nilai koordinat Y lah sebab sin. So, 1. Tolak dengan cos. 540 cikgu tukarkan dulu sebab dia lebih kepada 1 putaran lengkap. 1 putaran lengkap 360. So, 1 per cos 180. So, sama juga dengan cos 180 kat sini. Cikgu akan refer nilai titik kat sini. Okay, sebab dia cos, so cikgu akan ambil nilai paksi koordinat X. So, 1 tolak dengan X dia ialah negatif 1 kat sini. So, 1 tolak 1 ialah 2. Okay, tadi kaedah 1 dan kaedah 2. Next, kita tengok kaedah ketiga. Kaedah ketiga, kita nak menggunakan nilai nisbah sudut rujukan sepadan. Okay, so ni sudut rujukan sepadan awak dah belajar dalam topik matematik tingkatan 5. So, cikgu akan fokus kepada soalan latihan kendiri. Okey, cari sudut latihan kendiri 6.3 ya, muka surat 200, masih lagi soalan yang sama. Okey, cari sudut tirus yang sepadan bagi sudut-sudut berikut. So, 335 darjah. Okey, kalau cikgu lukiskan 4 sukuan tu. Okey, so 335, okey, ni satu bulatan hijau ni adalah sama dengan 335. Jadi, sudut rujukan sepadan dia berada di sini. Okey, so macam mana nak dapatkan sudut kat sini? 360 darjah, cikgu akan tolak dengan 335 darjah. So, sudut rujukan sepadan dia ialah 25 darjah. Okey, untuk soalan B, 2/3 pi, cikgu tukarkan dulu kepada darjah, sama juga dengan 120 darjah. Okey, so 120 darjah. Okey, cikgu lukiskan dulu. Okey, dia berada dalam sukuan yang kedua. Okey, dalam sukuan kedua, jadi macam mana nak dapatkan sudut kat sini, sukuan kedua? Maksudnya ni 180 kan? Okey, so 180 kita akan tolakkan dengan 120. So, sudut tirus yang sepadan ataupun sudut rujukan sepadan dia ialah 60 darjah. Okey, untuk C, 7/3 pi tukarkan dulu sama dengan 420 darjah. Okey, so 420 darjah ni lebih daripada satu putaran lengkap. So, 420 cikgu tolakkan dulu dengan satu putaran lengkap. Balance dia ada 60 darjah. Okey, so tak ada masalah lah. 60 darjah berada dalam sukuan pertama. Untuk sukuan pertama, sudut rujukan sepadan dia sama je. So, tak perlu nak buat kiraan. So, sama dengan 60 darjah juga. Okay, untuk soalan D, 710 darjah. Okay, dia lebih ni. Dia lebih daripada 2 putaran lengkap. Lebih daripada 2 putaran lengkap. Okay, cikgu kira balance dia dapat 350 darjah. Okay, so 350 berada dalam sukuan keempat. Dia nak kira 360 tolak 350. So, dia berada, sudut sepadan dia ialah 10 darjah. Okey, so kaedah 1, kaedah 2, kaedah 3 cikgu dah terangkan. Kita tengok kaedah keempat iaitu menggunakan segitiga bersudut tegak. Okey, ini benda ni awak dah belajar dalam subjek matematik tingkatan 5. Maksudnya baru lagi awak belajar ni. Okey, so kita akan menggunakan segitiga sama sisi dan segitiga tegak. Okey, apa pula keluar snow tu? Okey, so segitiga sama, ni adalah segitiga sama sisi. Okey, bila sebut segitiga sama sisi, maksudnya semua sisi dia sama. Okay, cikgu gunakan sisi dia semua sama adalah 2. So, 2, 2, 2. So, kalau segitiga sama sisi, kita tahu sudut dia pun sama semua, iaitu 60 darjah. Okey, kemudian kalau cikgu pecahkan
untuk membentuk segitiga tegak dalam segitiga sama sisi ni. Okey. So maksudnya cikgu akan bahagikan jadi sudut ni separuh adalah 30 darjah. Okey, so berapa panjang sisi dia? Okey, so kita tahu panjang sisi ni 2. Manakala ni sebab cikgu dah bahagikan kepada 2 bahagian, sudah jadi 1 dengan 1 lah. Alright. So bagaimana pula panjang sisi tinggi dia? Tinggi dia berapa? So kat sini awak kena gunakan konsep teorem Pythagoras yang awak dah belajar masa tingkatan 1 dulu. So maksudnya 2 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2 dapat 3 kan? Punca kuasa 3. Okey, itu adalah segitiga sama sisi. Kalau segitiga tegak, okey, segitiga tegak, cikgu akan gunakan sudah tegak kat sini. Jadi ini adalah hipotenus dia lah. Dan cikgu menggunakan panjang sisi dia 1 dan 1. Sisi dia sama. Bila sebut sisi sama, jadi kaki sama, jadi ini adalah segitiga sama kaki. Di mana kaki dia dua-dua tu kasut dia ialah 45 darjah. Okey, so sekarang ni kalau sini 1 apa panjang hipotenus dia? Panjang sisi hipotenus ialah 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. So punca kuasa 2. Okey, so kalau awak tengok latihan Kediri 6.3 muka surat 200 dengan menggunakan nisbah trigonometri bagi sudut-sudut khas. Sudut-sudut khas ni inilah 30, 60 dan juga 45. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey, soalan A ialah secant sec 150 darjah. Secant sama lah tu. Okey, so kalau cikgu lukiskan 150 darjah ni, okey, dia berada di sini. Warna hijau ni 150 darjah. Jadi kita tak boleh gunakan 150 darjah ni. Jadi kita akan menggunakan sudut sepadan, iaitu kita dah belajar dalam kaedah 3 tadi. So sudut kat sini dalam sukuan kedua ialah 30 darjah. Okey, so maksudnya secant 150 darjah ni sama juga dengan secant 30 darjah. Okey, so kalau secant kita tahu, secant ialah 1 per cos, cos 30 darjah. So kita akan refer kepada jadual segitiga, bukan jadual lah, rajah segitiga 30 darjah. Cos, tadi cikgu dah ulang. Cos kalau saya hantu, saya sebelah dia apa? Sebelah. Panjang sisi sebelah dia ialah ni. Sebab sudut kat sini, so panjang sisi sebelah ialah punca kuasa 3 per hantu. Hantu ialah 2 ni. So punca kuasa 3 per 2. So sama juga dengan 1 bahagi punca kuasa 3 per 2 sama dengan 2 per punca kuasa 3. Okey. So kat sini awak kena alert ini basic yang awak tahu tu. Sukuan pertama A. Aku suka tengok kau. A. Sukuan kedua sin yang positif. Soalan ialah cos. Jadi kena letak simbol negatif. So negatif 2 per punca kuasa 3. So itu jawapan dia. Jadi bila awak dah dapat jawapan, awak kena alert dengan sukuan dia. Apa positif, apa negatif dalam sukuan tersebut. Kadang-kadang murid akan cuai dekat bahagian akhir ni lah. Dia tertinggal negatif. Tolong alert kat situ. Okey, so soalan B, cosec 240. Cosec 240 kita kena check dulu dia berada dalam sukuan mana. Okey, so cosec 240 kalau cikgu lukiskan, okey, so dia berada dalam sukuan ketiga. So garisan sudutnya di situ. Okey, so garisan sudut di situ. Okey, so sudut sepadan dia di situ. Kat sini. So berapa? So, cosec 240 tolak separuh bulatan ialah 60. Bermaksud cosec 240 ni sama je lah dengan nilai cosec 60. Okey. So kita akan refer jadual kat 60. Refer jadual kat sini. Okey, refer jadual sini. Jangan awak refer jadual yang lengkap ni. Kita akan refer yang separuh je lah. Okey, so cosec kita tahu. Set tengok S. Huruf ketiga S bermaksud sin lah. 1 per sin 60. Okay, sin 60 kat sini. Sin, saya takut hantu. So, punca kuasa 3 per 2. 1 bahagi dengan punca kuasa 3 per 2. So, kita terbalikkan, dia akan jadi 2 per punca kuasa 3. Okay, maknanya cikgu cakap tadi, bila awak dah dapat jawapan, check. Check sukuan pertama. Aku suka tengok kau. Sukuan ketiga adalah tengok. T. Tan adalah positif. Sebab soalan dia adalah sin. Bermaksud kena letak negatif. Okey. Untuk soalan C. Kod 315. Kod 315. So, kena lukis dulu. Okey. Lukiskan sudut dia. So, 315 berada dalam sukuan keempat. Okey. Garisankan kat situ. Okey, dah letak garisan. Cari sudut sepadan dia. So, kod 315, sudut sepadan dia 360 tolak dengan 315 bermaksud
Kod 315 ni sama juga nilai dengan kod 45 darjah. Okey, kod huruf ketiga adalah T, bermaksud tan lah. Jadi 1 per tan 45 darjah. Okey, so kita akan refer jadual 45 darjah. Tan, tak takut sangat. Tak takut sangat maksudnya 1 per 1. 1 bahagi 1 sama dengan 1. Tapi rujuk, dia berada dalam sukuan keempat. Sukuan keempat, aku suka tengok kau, kos. So, sukuan keempat, kos yang positif. Yang lain mesti negatif. Jadi, tan adalah negatif. So, jawapan akhir adalah negatif 1. Okey, untuk soalan D, sin 45 tambah kos 225. Okey, sin 45 tak ada masalah lah sebab dia berada dalam sukuan pertama. Kos 225. Okey, kos 225 tandakan dulu kat mana sudut kos 225. Okey, berada dalam sukuan ketiga. Bila berada dalam sukuan ketiga, kita cari sudut rujukan sepadan kat sini, iaitu 45 darjah. Ini bermaksud, yang ini adalah sama dengan sin 45 tambah dengan kos 45. Kos 45. Okey, so lepas tu, sin 45, tengok sin 45 sama juga dengan, sin 45 1 per punca kuasa 2. Manakala kos 45 pun tambah dengan punca kuasa 1 per punca kuasa 2. Kita akan rujuk kat sini kan? Okey, tapi sin 45 tak ada masalah lah sebab dia berada dalam sukuan pertama. Sukuan pertama semua positif. Okey, tapi kos 45 dia berada dalam sukuan ketiga. Tengok, cakap tak betul. Sukuan ketiga, aku suka tengok tan yang positif. Bermaksud kos 45 dalam sukuan ketiga adalah negatif. Kena letak. Jadi 1 per punca kuasa 2 tambah tolak jadi ne. Tolak juga dengan 1 per punca kuasa 2. Jadi jawapan akhir adalah kosong. Okey, itulah jawapan dia. Okey, kita akan tengok dua soalan terakhir, soalan E dan soalan F. Okey, soalan E sek 60 darjah tambah 2 cos sek 30 darjah. Okey, so cikgu tukarkan dahulu. Sek ni ialah 1 per cos 60 darjah tambah dengan 2 1 per sin 30 darjah. Okey, so kita rujuk jadual. Okey, 1 per cos 60. Cos 60 aku suka cos. Aku takut hantu. Saya takut hantu kalau saya hantu. Kalau saya hantu. So maksudnya 1 per kalau saya sebelah betul. Sebelah ialah 1. 1 per punca kuasa 1 per 2. Kalau saya hantu tambah dengan 2 per 1 per sin 30, kita akan rujuk kat sini pula. Sin 30, saya takut hantu. Yang bertentangan ialah 1, hantu dia ialah 2. Okey, so ni selesaikan dulu ni. 1 bahagi 1 per 2 ialah 2 per 1. Okey, tambahkan dengan, ini pun tukarkan. 1 bahagi 1 per 2 pun 2 per 1. So ni 2 per 1, 2. Tambah dengan, 2 darab 2 ialah 4. So 2 tambah 4. So jawapan akhir ialah 6. Okey. Kenapa cikgu tak alert ya tadi? Kenapa cikgu cakap kena tengok simbol? Cikgu tak tengok simbol dia sebab sudut ni 60 darjah dan 30 darjah ni dua-dua berada dalam sukuan pertama. So sukuan pertama all positif. Okey, so tak perlu nak tengok simbol dia. Okey, soalan terakhir. Sek 60 darjah tambah cos pi per 2. Okey, so tukar dalam sudut lah senang. 1 per cos 180 darjah. Ni tambah dengan cos 90 darjah. Okey, so kita tahu cos 180 darjah negatif 1. Okey, ini cikgu gunakan koordinat tadi tu, bulatan tu. Manakala cos 90 darjah ialah kosong. So, 1 per negatif 1 tambah kosong. So, jawapan akhir ialah negatif 1. Okey, itu sahaja untuk subtopik 6.2. So, nanti kita akan sambung dengan subtopik 6.3 untuk melukis graf. So, cikgu harap boleh buat latihan. Jangan lupa jawab latihan. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.